Salam hormat dan salam sejahtera. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 5 Februari. Masyarakat di Rumah Panjang diseru untuk lebih berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata, ini penting untuk membendung penularan wabak itu ekoran peningkatan kes COVID-19 dalam kalangan komuniti di daerah Beluru. Kita punya culture di Rumah Panjang, and we hope that the people will cooperate. We are not going to disturb the culture, but the question is to be disciplined. Kerana penyakit itu adalah penularannya. Unless you break the chain within a period of 14 days, COVID-19 pun koman is very active. Sehubungan itu, beliau meminta semua ketua kampung dan ketua masyarakat di rumah-rumah panjang untuk mempergiat pematuhan SOP dalam kalangan penduduk. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi taklimat pengurusan bencana bahagian di Miri. Sementara itu, beliau memaklumkan bahawa kerajaan negeri bersetuju menambah aset dan membekalkan teknologi drone serta kenderaan kepada pihak keselamatan bagi memperkasa penguatkuasaan memerangi COVID-19. Pada masa yang sama, beliau juga memberitahu kerajaan menambah bilangan anggota penguatkuasaan seperti polis, tentera, rela dan agensi-agensi lain yang berkaitan untuk memastikan pematuhan SOP dipergiat. Beliau juga menasihatkan semua rakyat supaya menjaga diri sementara menunggu vaksin yang akan diberi secara percuma kepada rakyat dan berharap dalam masa 6 bulan ini akan dapat melihat penurunan jumlah kes COVID-19, khasnya di Sarawak. Pada majlis berasingan pula, beliau turut menyampaikan cek berjumlah RM756,620 kepada pihak Masjid Darul Ehsan Miri. 2 lagi kematian akibat jangkitan COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam menjadikan jumlah keseluruhan kematian meningkat kepada 44 kes. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, kedua-dua kes tersebut adalah dari Sibu yang melibatkan 2 lelaki warga tempatan berusia 60 tahun dan 79 tahun. Kedua-dua mereka meninggal di Hospital Sibu. Dalam sidang media di Kuching semalam, beliau juga memberitahu semalam juga mencatat jumlah kes positif terbanyak iaitu sebanyak 270 kes yang dikesan di 21 daerah di Sarawak. Menurutnya lagi, ini termasuk kes yang terbanyak dicatatkan di Sibu dengan 79 kes serta diikuti dengan Bintulu 23 kes. Menurutnya lagi, seramai 178 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge di beberapa hospital awam di seluruh negeri. Dalam pada itu, daerah Beluru di bahagian Miri telah bertukar status kepada merah setelah merekodkan 74 kes baru menjadikan sejumlah 96 kes jangkitan tempatan dikesan dalam tempoh 14 hari. Baik, sementara itu, Dato' Amar Douglas Sugambas memaklumkan JPBN Sarawak akan menyusun semula jentera penguatkuasaan di peringkat bawah. Usaha ini dibuat berikutan peningkatan kes positif COVID-19 yang ketara di beberapa rumah panjang yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Lebih ketat lagi. Jelasnya terdapat beberapa kelemahan dari aspek penguatkuasaan di kawasan-kawasan rumah panjang berkenaan termasuk jumlah keanggotaan pihak berkuasa bertugas yang tidak mencukupi. Pada sidang media yang sama, beliau berkata sehubungan itu JPBN akan bermesyuarat hari ini untuk menggariskan cara penguatkuasaan yang lebih efektif ke arah melandaikan jangkitan di kawasan-kawasan rumah panjang berkenaan. Sementara itu, Dato' Amar Douglas turut menasihati penduduk rumah panjang yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan untuk mematuhi perintah berkenaan dengan tidak keluar dari bilik masing-masing serta tidak berkumpul beramai-ramai di ruang luar bilik mereka yang turut dikenali sebagai ruai bagi menghindari jangkitan virus berkenaan. Saya sekali lagi menekankan betapa pentingnya semua bekerjasama. Jangan leka. Jangan fikirkan you kebal. Because we have seen how it impacted individual in Sarawak. Sekarang kita dah berapa? 5,094 kes. Dalam tahun ini, Januari, kita lebih 3,000. The worst scenario that we have.
Dalam perkembangan yang sama, beliau turut menggesa pihak penguatkuasa terutama sekali pihak polis untuk lebih tegas dalam mengawasi pergerakan rentas daerah ke arah memutuskan rantaian COVID-19. Jabatan Penerangan Bahagian Sri Aman, Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman dan Majlis Daerah Lubuk Antu telah bekerjasama menganjurkan kempen bersepadu mengekang penularan COVID-19 di daerah kecil Engkelili. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Sri Aman, Jessica Gilbert Bungsu, Pekan Engkelili dipilih sebagai lokasi kerana ia menjadi tumpuan ramai penduduk di daerah tersebut. Antara pengisian kempen itu ialah Info on Wheels IOW iaitu program Jabatan Penerangan dalam menghebahkan isu semasa dan memaparkan dasar serta inisiatif kerajaan. Kita fokus kepada hebahan untuk SOP berkenaan dengan rumah baru. Pertama, yang kedua kita membuat hebahan berkenaan dengan belanjawan. Ketiga, kita membuat hebahan berkenaan dengan PKPB yang sedang dilaksanakan di bahagian Sri Aman buat masa sekarang ni. Setakat ini, amalan norma baru kita dah boleh nampak para penduduk khususnya di bahagian Sri Aman telah mula sedar dan dapat mengikuti apa yang kita telah cuba sampaikan bermula daripada tahun lepas lagi. Sementara itu, Majlis Daerah Lubuk Antu mewajibkan semua peniaga di Pekan Engkelili untuk menyediakan kod QR MySejahtera di premis perniagaan masing-masing. Recently, kami ada bekerjasama dengan Pusat Internet Engkelili untuk menjana, untuk membuat generate QR code untuk every kedai untuk memudahkan pengunjung untuk scan setiap kali datang ke kedai lah. Jelasnya, setakat ini peniaga memberikan kerjasama yang baik dan bagi yang belum membuat QR code MySejahtera, mereka boleh memohon bantuan daripada Pusat Internet Engkelili. Usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini memerlukan bantuan kewangan untuk tujuan pemasaran khususnya perniagaan dalam talian. Ini bagi memastikan kelangsungan perniagaan mereka ekoran COVID-19 selain tidak ketinggalan menerima manfaat dalam rantaian e-dagang. Bagi pengusaha mi kolok segera Sarawak, Normawati Muhammad Hamdin, perniagaan dalam talian ketika ini amat penting bagi meningkatkan lagi permintaan terhadap produk makanan segera yang dihasilkannya sejak 2016. Jelasnya perniagaan dalam talian ini banyak membantunya untuk memulihkan perniagaan ekoran pandemik COVID-19 yang menghalangnya untuk mengikuti aktiviti ekspo jualan bagi mempromosikan produk keluaran tempatan di luar Sarawak. Menerusi bantuan kewangan dalam program Go Digital dan program latihan pemasaran digital yang diumumkan kerajaan negeri baru-baru ini, baginya amat bertepatan dalam meningkatkan pendapatan PKS. Kita telah ambil step whereby kita buat online marketing. Dari situlah bermulanya online marketing dan alhamdulillah perniagaan kita meningkat setelah kita diberi kelonggaran semasa PKPB. Kita dapat buka kilang beroperasi seperti biasa. Sementara itu, Pengarah Operasi Sofia Taha Holding Sendet Berhad, Ismail Liu Bujang Liu berkata, inisiatif tersebut berupaya merancakkan lagi jualan produk dalam talian. Katanya tahun lepas produk keluarannya yang berasaskan madu kelulut meningkat kepada 70% berbanding jualan secara offline dan di outlet hanyalah sebanyak 30%. Kami sebagai IKS, usahawan IKS, kami sangat mengalu-alukanlah apa sebarang bentuk bantuan daripada kerajaan dalam pandemik ini, dalam keadaan yang sangat mencabar inilah, dan jika ia kita harap ia akan dapat memanfaatkanlah sepenuhnya. Baru-baru ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengumumkan sebanyak 7 inisiatif tambahan akan dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat penularan COVID-19. Ia melibatkan kos sebanyak RM141.7 juta yang akan memberi manfaat kepada lebih 10,000 usahawan PKS
IKS di negeri ini. Antara inisiatif tersebut ialah program Go Digital yang diperuntukkan sebanyak RM20 juta dan RM2 juta lagi di bawah program latihan pemasaran digital. Kedua-dua program ini selaras dengan dasar ekonomi digital Sarawak bagi membantu usahawan di negeri ini dalam meningkatkan produktiviti dan mengembangkan pasaran menerusi platform digital. Rakyat Sarawak harus lebih waspada dengan taktik baru penipu yang kini menyasarkan mangsa menerusi telefon dalam aplikasi seperti WhatsApp, WeChat dan Facebook Messenger. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Sarawak, Superintendent Maria Anak Rasid, mereka akan menyamar sebagai rakan rapat atau saudara mangsa sebelum proses penipuan bermula. Dedah menerusi kenyataan media melalui taktik ini, 24 kes direkodkan di seluruh negeri sepanjang Januari lepas dengan nilai kerugian mencecah RM252,000. Mereka turut menyasarkan mangsa berumur antara 19 dan 72 tahun. Superintendent Maria turut nasihati kepada orang awam untuk memahati tingkah pemanggil yang sering kali mengugut mangsa kononnya terlibat dengan salah laku jenayah atau dadah dan akhirnya mendedahkan nombor akaun bank kepada suspek. Peniaga diingatkan agar mempamerkan dengan jelas senarai serta harga barang dalam hamper yang dijual bagi memudahkan pengguna. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPD NAGP Sarawak, Morgan, anak lelaki Arumugam, dalam kenyataan media memberitahu terdapat garis panduan penjualan hamper telah dikeluarkan oleh kementerian sejak tahun 1997. Ia bertujuan untuk menyeragamkan harga bagi setiap bungkusan hamper selain bagi menentukan terdapat tanah harga barang-barang yang terkandung di dalam hamper. Sekiranya peniaga gagal berbuat demikian, tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Perihal Dagangan 2011 dan Akta Pelindungan Pengguna 1999. Sekian berita Pagi Sarawak. Saudara, demi keselamatan diri dan keluarga, jangan alpa. Sentiasa patuhi SOP COVID-19. Saya Bu Mawin, salam hormat.